رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Apa khabar tuan-tuan? Selamat datang ke kelas pertama Bahasa Arab Komunikasi. Okey, Bahasa Arab Komunikasi. Apakah perbezaan? Pertama saya bagi muqaddimah. Okey, apakah perbezaan kelas yang akan kita ikuti pada malam ini dengan kelas-kelas yang mungkin kita pernah dengar di luar sana? Okey, saya sebutkan sekali lagi, kelas ini namanya adalah kelas Bahasa Arab Komunikasi. Maksudnya saya nak ajar tuan-tuan untuk terus bercakap dalam bahasa Arab. Cumanya kadang-kadang kita lihat setengah orang dia fikir, oh saya membaca pun kurang lancar, saya tulis Jawi Arab pun saya kurang pandai. Itu tidak menjadi halangan untuk mengikuti kelas saya, kerana nota yang akan saya bekalkan kepada tuan-tuan akan ada tulisan Rumi. Okey, untuk bacaan. Okey, bacaan ayat dalam Arab tu ada dalam tulisan Rumi. Okey, jadi di situ dia boleh membantu tuan-tuan lah. Yang penting dalam kelas tuan-tuan kena tengok macam mana tuan-tuan kena pinjamkan telinga tuan-tuan, pendengaran tuan-tuan. Bukan telinga sahaja, tapi tuan-tuan kena pinjamkan juga lidah tuan-tuan kepada saya. Boleh? Jadi dalam kelas komunikasi dia tidak boleh senyap. Dia kena bercakap. Cuma untuk bercakap tu saya akan bimbing tuan-tuan sebagaimana yang telah saya susun di dalam nota. Okey, kenapa saya tak keluarkan satu buku yang lengkap? Kerana setiap tempat dia punya pelajar dia berbeza-beza. Okey, saya ada mengajar di surau lain, pelajar dia berbeza sedikit. Dia takkan sama dengan pelajar di sinilah. Okey, peserta di sini. Itu kelas yang saya sedang kendalikan sekarang di Bandar Seri Putra. Saya ada cakap dengan dia orang, hari ini adalah hari pertama saya mengajar di sini. Nanti kalau kata mungkin kelas yang bulan depan ke, ataupun dah 2-3 kali kelas, saya nak jemput dia orang datang ke sini untuk tunjuk act sikit lah. Sebab dia orang dah boleh cakap Arab dah. Okey, dia orang dah boleh bercakap Arab pada kelas yang ke-9. Okey, jadi saya hanya letakkan panduan sahaja. Okey, dalam latihan yang saya bagi, saya hanya letakkan panduan saja tanpa meletakkan ayat Arab. Saya kata contoh, sila beri salam. Nanti dia dialog, tapi dalam tu dah ada arahan. Sila beri salam, dia akan cakap Assalamualaikum. Kemudian yang seorang lagi dia kata Waalaikumsalam. Perbualan tu berlaku lebih daripada 10 ayat. Okey, mereka tidak pernah belajar bahasa Arab secara formal. Okey, tetapi saya rasa, saya sangat percaya pendekatan bahasa Arab komunikasi ini saya rasa lebih diperlukan oleh masyarakat lah. Okey, buat masa ini sebagai memperkenalkan bahasa Arab itu sendiri. Okey, jadi tuan-tuan, saya ada buat salinan 30 salinan. Mungkin boleh diedarkan. Tak ada ujian. Jangan risau. Saya tak suruh tuan-tuan buat benda-benda yang boleh jadi kita stres. Konsep saya, kelas ni adalah kelas untuk membimbing. Balik rumah pun tak payah study dah sebenarnya. Kita settlekan dalam kelas,
kita ingat dalam kelas. Okey, balik rumah tak payah nak sibuk-sibuk untuk kita hafal. Okey, jadi saya akan cubalah. Dan di dalam kelas saya juga, saya menyatakan bahawa di samping kita belajar bahasa Arab komunikasi, kita juga akan belajar tentang bagaimana menulis Arab ataupun menulis Arab Jawi yang betul dengan menggunakan tulisan khat nasakh. Okey, dengan menggunakan tulisan khat nasakh. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari Al-lughatul, saya letak baris ya tuan-tuan, Al-lughatul Arabiyyah. Okey, ini tuan-tuan yang saya katakan khat nasakh, inilah dia khat nasakh. Saya cuba mendisiplinkan diri saya semasa menulis nota di depan ni. Saya menggunakan khat nasakh. Okey, tanpa menggunakan khat-khat yang lain. Khat ada banyak, ada yang kata 7, ada yang kata 8, ada yang kata lebih daripada 8. Tapi saya memilih khat nasakh kerana khat nasakh adalah khat asas. Okey, jadi tuan-tuan boleh belajarlah cara menulis juga daripada yang telah saya tuliskan di sini. Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, sebelum saya memulakan kelas, saya nak tahu apa harapan tuan-tuan dalam kelas kita pada malam ni. Apa tuan-tuan nak sebenarnya? Bercakap maksudnya betul lah kot apa direction saya untuk kelas pada malam ni, saya rasa betul lah. Okey, waktu bila kita perlu bercakap Arab? Semasa contohnya kita pergi kedai makan Arab tu lah, kan? Kedai makan Arab tu kita akan bercakap Arab. Tetapi biasanya orang memerlukan bahasa Arab semasa dia pergi ke negara Arab. Contoh pergi ke Mekah, ke Madinah. Okey, kita mungkin masa kita pergi dulu, kita rasa teringin nak cakap, tetapi kita tidak boleh nak cakap. Tapi nanti tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi sekali lagi, tuan-tuan tak perlu lagi pada mutawif tu. Mutawif tak perlu nak jadi wakil kepada tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri boleh bercakap dengan orang Arab itu sendiri. Okey tuan-tuan, di tangan tuan-tuan sekarang nota cukup ke? Semua dapat sini ada lagi? Ada lebih ya? Okey. Tengok nota saya ni menakutkan, 4 muka surat. Oi, boleh ke ni? Tuan-tuan jangan risau. Saya bimbing tuan-tuan, kita pergi dulu muka surat ketiga. Muka surat 3. Sebelum kita pergi kepada dialog, kita pergi dulu kepada perbendaharaan kata untuk diingati. Okey. Pertama, sebenarnya ada 6 sahaja perkataan ataupun ayat utama yang perlu tuan-tuan ingat. Okey. Pertama, mas. Dia ada 2 tu tuan-tuan. 2 sebutan. Saya letak satu baris itu. Okey, mas, mo, sama ada ka ataupun ki. Mas, muki. Kalau dalam Rumi dia mas, mo, ka atau ki. Apakah ka, apakah ki? Ka ni kalau kita nak tanya kepada lelaki, mas muka. Kalau perempuan, mas muki. Mas muka, mas muki. Okey, tuan-tuan ikut saya. Mas muka. Okey, bila kita cakap Arab ni tuan-tuan, kita tak boleh simpan mulut kita. Lidah kita ni kena dibebaskan.
Okey, masmuka. Biar kita beri hak huruf dengan sebenarnya. Masmuka. Masmuki. Masmuka, apakah nama awak? Untuk lelaki. Masmuki, apakah nama awak? Soalan itu untuk perempuan. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Masmuka, masmuki. Okey, tuan-tuan ulang. Makna dia jangan tanpa tengok nota. Dah apa dah? Satu ayat, satu pertanyaan telah dihafal dalam masa beberapa saat je. Okey? Kita pergi kepada perkataan kedua. Ismi. Okey, ikut saya tuan-tuan. Ismi. Ismi. Nama saya. Ismi. Tuan-tuan bolehlah kalau kata nak ingat ni, tuan-tuan boleh relatekan dengan perkataan yang pernah tuan-tuan dengar. Contoh apa? Gila isim. Gila isim kan? Dia diambil daripada perkataan ni lah, isim. Alif, sin, mim. Okey? Tapi saya tak pastilah, pengistilahan tu dia jadi makna lain lah. Okey? Tetapi kalau tuan-tuan nak mudah ingat, gila isim tu dia berkaitan dengan ni. Okey? Ismi, yang ni membawa maksud saya. Alif, sin, mim ni membawa maksud nama. Bila orang tanya mas muka, maka kita akan jawab ismi. Kalau saya tanya Ustaz Anwar, mas muka, ismi Anwar, dia tak boleh jawab ismuka Anwar. Salah. Kenapa salah? Kerana ka tadi adalah untuk kamu, kan? Membawa maksud kamu. Okey, dia membawa maksud kamu. Ya di sini membawa maksud saya. Okey, ismi. Okey, tuan-tuan, apa maksud dia? Nama saya. Kalau saya tanya mas muki, ismi apa? Ismi Rohani. Mas muka, ismi Hamsan. Mas muka, ismi Razi. Mas muki, jangan jawab. Okey, ki untuk di sana. Okey, maksud dah faham lah tu. Kalau dia terbreak itu maksudnya dah faham lah. Function ka dan ki. Okey, kita ada ka, ismuka, ismuki, ismi. Okey, itu perkataan yang kedua. Okey, perkataan yang ketiga ataupun ayat yang ketiga, kaifa. Okey, dia ada dua perkataan ke situ. Kaifa haluk. Dia sama juga, ada ka, ada ki. Kaifa haluka untuk lelaki, kaifa haluki untuk perempuan. Okey, kaifa maksud dia adalah bagaimana, halu keadaan, ka atau ki kamu. Bagaimana keadaan kamu, atau dalam kurungan maksudnya apa khabar. Kalau kita nak tanya apa khabar, kita gunakan kaifa haluka, kaifa haluki. Kalau mudahnya kaifa haluk. Kalau Arab dia kata kaifa haluk. Sama juga dengan yang atas, masmuk. Okey, masmuk. Kalau nak mati pun boleh, kalau nak sebut lagi baguslah. Okey, kaifa haluka, kaifa haluki. Okey, tuan-tuan ikut saya. Kaifa haluka, kaifa haluki. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa khabar? Okey, ataupun bagaimanakah keadaan kamu? Okey. Cara jawab dia adalah bi khair. Bi khair. Bi khair bermaksud baik. Okey, bi khair maksud baik.
walhamdulillah. Wa dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sendiri banyak menggunakan wa. Ada perkataan wa. Wa itu membawa maksud dan. Saya letak dalam kurungan dan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah maklum. Okey, segala puji bagi Allah. Bi khair walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Maksudnya. Okey, bila saya tanya kaif haluka? Kaifa haluka? Jawapannya adalah bi khair walhamdulillah. Kaif haluka? Bi khair walhamdulillah. Okey. Saya dalam kelas saya lebih suka tuan-tuan ada kawan pasangan. Okey. Tuan-tuan boleh gunakan kawan tu untuk kita berdialog. Okey. Jadi sekarang saya nak tuan-tuan tanya rakan sebelah, kaifa haluka? Dia jawab. Kemudian nanti dia pula tanya, kaifa haluka? Tuan-tuan lah jawab. Okey, tuan-tuan saya bagi peluang. Okey, tuan-tuan boleh tanya dua soalan tadi. Nama, kemudian apa khabar? Sila. Okey. Boleh? Tak dengar macam bahasa Arab lagi ni. Kaifa haluka? Tanpa melihat teks boleh, ingat. Okey? Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah bi khair pun boleh. Bi khair walhamdulillah pun boleh. Ana bi khair pun boleh. Ini dah ada asas ni. Ini ada asas ni. Soalan dia pun lain macam tu. Ini boleh jadi kita punya mentor kat ni. Ya. Okey. Okey, kalau kita nak pergi secara satu huruf demi satu huruf, B itu membawa maksud dengan. Khair, kebaikan. Jadi kalau kita ikut tu memang tak memberikan makna yang kita boleh faham lah. Okey, bi khair bermaksud dengan kebaikan. Okey, tapi kita terjemahkan dalam konteks kita kata baik lah. Okey, baik. Okey, bi khair walhamdulillah. Okey, muslimat boleh ya? Boleh ya? Okey. Kalau ada soalan boleh terus angkat tangan dan tanya saya terus. Seterusnya, perkataan ilal liqa. Ilal liqa. Okey, sekali lagi tuan-tuan, ilal liqa. Tak kuat lagi. Ilal liqa. 6. Okey, apa maksud ilal liqa? Semoga jumpa lagi. Tapi kalau maksud dia kita terjemahkan satu persatu, ila tu membawa maksud ke, al-liqa membawa maksud perjumpaan yang seterusnya. Maksudnya sehingga berjumpa lagi lah maksud dia. Okey? Ataupun kita kata semoga jumpa lagi. Jadi ilal liqa, semoga jumpa lagi. Okey. Semoga jumpa lagi apa tuan-tuan? Ilal liqa. Sekali lagi. Tanpa melihat teks. Sekali lagi. Apa maksud dia? Okey, apa khabar? Apa khabar? Kaifa haluka? Apa nama awak? Masmuka. Ataupun masmuki. Nama saya? Ismi. Allah, tuan-tuan, kacang rupanya bahasa Arab ni. Sebab saya fikir kan kelas kita sebulan sekali, kan? Saya takut nanti keluar telanggar batu terlupa habis semua. Jadi tu sebab tu saya nak bagi tuan-tuan ingat betul-betul. Okey, bila tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tengok sekali imbas dia, tuan-tuan dah ingat balik. Okey? Insya-Allah. Ilal liqa. Apabila orang sebut ilal liqa, kita akan balas dengan ma'as salamah.
Okey, sekali lagi, ma'assalam. Ma'assalam. Okey, tuan-tuan bunyi Arab sikit tuan-tuan. Ma'assalam. Jangan bunyi macam Melayu. Ma'assalam. Nanti Kak Salmah terkejut. Okey. Kita kena bunyi, kita kena jadi orang Arab. Orang Arab ni dia kena sebut tu macam dia mengada-ngada sikit. Ma'assalam. Okey. Jadi ma'assalam, ma'a itu sendiri membawa maksud bersama. Sebenarnya secara huruf demi huruf, ma'a itu maksud bersama. Assalamah, keselamatan. Apa maksud bersama keselamatan? Seolah macam doa, semoga kamu bersama dengan bersamamu keselamatan. Okey, semoga bersamamu keselamatan. Bila orang nak berpisah, kita kata ilal liqa. Kemudian kita doakan dia ma'assalam. Okey, tu kelebihan Arab, kelebihan bahasa Arab, dia banyak perkataan-perkataan dia ataupun ayat-ayat dia adalah ayat yang berbentuk doa. Jadi tuan-tuan, kita hanya ada 6 saja tuan-tuan. Okey, yang penting yang perlu kita ingat betul-betul. Okey, saya bagi peluang pada tuan-tuan untuk tengok 2-3 kali. Nanti saya minta tuan-tuan tutup dan kita cuba ingat, recall balik apa yang telah kita sebut tadi. Okey, tuan tengok. Okey, boleh? Boleh? Okey, sekarang cuba tuan-tuan jangan pandang kepada nota. Saya tanya tuan-tuan jawab Okey. Apakah nama kamu untuk lelaki? Masmuka. Apakah nama kamu untuk perempuan? Masmuki. Nama saya? Okey, apa khabar? Kaifa haluka. Untuk perempuan? Kaifa haluki. Jawapan dia? Bi khair walhamdulillah. Okey, kemudian semoga jumpa lagi. Ilal liqa. Kemudian bersamamu keselamatan. Ma'assalam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dah ingat dah. Okey, 6 ayat utama yang kita akan baca daripada petikan di muka surat 1. Okey, di muka surat 1. So nanti bila kita tengok ni, kita dah tak rasa berat sangat. Sebab 6 perkataan dah ada dah dalam 6 ayat lah pun ada di dalam kepala, dalam ingatan kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan, di sini ada 2 bentuk dialog. Pertama, at-ta'aruf 1. Perkenalan 1 di muka surat yang pertama. Yang itu adalah perbualan antara 2 orang lelaki. 2 orang lelaki. Kemudian at-ta'aruf 2, dia adalah perbualan di antara 2 orang wanita, 2 orang perempuan. Okey, kita tengok at-ta'aruf yang pertama, antara Khalid dan Khalil. Kalau tuan-tuan tengok di tepi tu, Khalid dan Khalil. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut Khalid, Halil. Tapi dalam bahasa Arab, dia asal dari bahasa Arab, kalau nak sebut betul-betul, kita nak bagi nama anak, kita bagi betul-betul lah, Khalid dan Khalil. Okey, Khalil. Okey. Kita tengok Khalid. Khalid kata Assalamualaikum. Jadi jawabnya adalah Waalaikumsalam. Sebab tu saya tak letak dekat perkataan yang perlu kita ingat, sebab itu memang kita dah biasa. Okey, jadi kalau kita nak cakap Arab mesti kena bagi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu paling minima. Kalau tuan-tuan nak tambah Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah, tidak ada masalah. Kemudian dia tanya, Khalid berkata, dia perkenalkan diri dia. Dia kata ismi Khalid. Ismi tadi maksudnya adalah nama saya Khalid.
Okey, ismi Khalid. Kemudian dia tanya balik, masmuka, apa nama kamu? Nama saya Khalid. Masmuka? Okey, jadi jawab ismi Khalil. Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Kemudian dia tanya soalan, kaifa haluk? So jawab dia, kalau tuan-tuan tak tengok ni pun tuan-tuan boleh jawab, bi khair walhamdulillah. Kemudian dia tanya balik, wa kaifa haluka? Cuma dia tambah kat situ anta. Apakah maksud anta? Ustaz ni bila dia bercakap dia akan kata ana anta. Apa maksud anta? Anta ni awak, untuk lelaki. Ana saya, ana anta. Kalau perempuan bukan ente. Itu salah guru tu. Itu terlalu banyak tengok cerita Piramli. Piramli dia ajar ente. Okey, kita ada anta untuk kamu lelaki, ana untuk saya. Kalau perempuan anti. Okey, anta, anti, ana. Jadi kita nak tanya balik kepada dia, kalau kita tak sebut anta pun tak apa, wa kaifa haluk pun boleh, wa kaifa haluka pun boleh. Tak ada masalah, janji difahami. Tapi kalau disebut wa kaifa haluka anta, itu lagi cantik, ayat dia lagi kemas. Okey, wa kaifa haluka anta, jawapan dia adalah bi khair walhamdulillah. Kemudian dia kata wa ila liqa. So jawabnya adalah ma'assalamah. Betul tak tuan-tuan, ma'assalamah? Betul. Tuan-tuan tengok sebelah, ma'assalamah. Itu dah perkataan yang kita hafal tadi. Okey, sebelum kita tengok pada perbualan at-ta'aruf yang kedua, agak-agak apa yang berubah tuan-tuan? Dia hanya berubah kepada kamu tu. Tadi kita kata kamu sesama lelaki, dan yang kedua adalah perbualan sesama perempuan. So yang berubah adalah yang lelaki tadi kita gunakan ka. Kemudian kalau yang perempuan kita guna ki. Jadi benda yang sama tuan-tuan, dialog yang sama, cuma ubah sikit pada ka, dan daripada ka kita ubah kepada ki. Kita tengok perbualan di antara Hamidah dan Najwa. Hamidah dan Najwa. Assalamualaikum. Kemudian waalaikumsalam. Ismi Hamidah, masmuki. Kemudian dia jawab ismi Najwa. Ismi Najwa. Kaifa haluk? Kaifa haluki? Kemudian dia jawab bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Dia jawab yang sama, bi khair walhamdulillah. Kemudian wa ila liqa, ma'assalamah. Enam. Boleh. Itu untuk selamat. Jalan yang selamat untuk kita tak confuse antara ka dan ki, kita matikan aja. Kaifa haluk? Okey, kalau untuk semua, contoh kita nak tanya apa khabar semua, kita tukarkan ka tadi. Okey, saya tulis balik perkataan tu, ayat tu. Kaifa Kalau untuk ramai, kita akan gunakan kum. Ni dalam Al-Quran banyak ni. Lakum dinukum waliyadina. Lakum, kum tu maksudnya kamu. Kamu ramai, kalian. Untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, ni untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, kunna. Kaifa
Lu kaifa halukunna. Ni untuk perempuan. Kalau dalam tu ada lelaki dan perempuan, dalam bahasa Arab kita akan gunakan yang lelaki. Kaifa halukum. Kalau macam ramai ni saya akan tanya, kaifa halukum. Maksudnya dia meliputi lelaki dan perempuan. Saya tak perlu menyusahkan diri saya. Kaifa halukum, kaifa halukunna. Tak payah. Okey. Oh, 2 orang. Oh, ingat Irfan ni. Okey. Okey, kalau 2 orang, lelaki dan perempuan sama penggunaannya. Okey, untuk 2 orang. Okey, kalau untuk 2 orang kita gunakan kaifa halu kaifa halu kuma. Kaifa halukuma. Untuk 2 orang. Okey, kaifa halukum. Macam mana? Dia untuk ramai. Oh tak, kalau untuk 2 orang dia guna ni. Arab ni dia bagi seorang, 2 orang, ramai. So ni untuk 2 orang. Okey, ini untuk 2 orang. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tersalah tak ada masalah. Okey. Sebab kita tak ada siapa yang nak bagi markah kita. Kita bantai je. Okey, buat permulaan. Okey, nanti lama-lama kita kemaskan sikit. Okey. Tapi yang paling penting adalah sebagaimana yang telah saya bekalkan kepada tuan-tuan. Okey. Ya. Okey, ini seni khot lah. Dia boleh je nak tulis sama ada macam ni ke, tuan-tuan nak tulis macam ni ke, boleh je tuan-tuan, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Okey, kaf tu nak tulis macam ni ke, okey, ataupun nak tulis macam ni ke. Okey, ini adalah kepelbagaian cara penulisan dalam khat nasakh. Okey, dalam khat nasakh. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada perkara yang utama lah sebenarnya. Yang saya nak tuan-tuan lakukan adalah latihan berpasangan. Muka surat 4. Latihan berpasangan ni, kalau boleh tuan-tuan jangan tengok nota dulu. Kalau tak ingat, tanya kawan. Tanya kawan yang kita bercakap tu, okey, kau ingat tak? Cuba beritahu aku betulkan. Okey? Jangan tengok nota. Kalau boleh biar kita minta kawan yang betulkan kita kalau kita salah atau kita tak ingat. Okey. Okey, tuan-tuan, caranya adalah, okey, sekarang ni malam ni kita nak berbual ni. Kita nak berbual Arab. Okey, tetapi ayat Arab tidak ditulis di sini. Dia hanya ditulis adalah makna dia saja. Tuan-tuan tak payah baca makna dia ni. Tuan-tuan hanya tengok dan tuan sebut saja. Kalau sini tulis Assalamualaikum, okey, tuan-tuan sebut Assalamualaikum, cakap dengan kawan. Tak pandang muka dia. Tengok sikit. Okey, Assalamualaikum. Kalau nak berlakon pun tak apalah, nak bersalam ke apa terpulang pada tuan-tuan, saya bagi kebebasan. Okey. Biasanya tuan-tuan, bila sesi bercakap ni saya akan rakam tau. Satu. Sebab apa? Sebab kita, selagi mana kita tak tengok kita bercakap, selagi itulah keyakinan kita tak ada. Saya akan pergi satu. Saya akan tangkapkan video untuk tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Okey? Tuan-tuan berlatih dulu. Nanti saya nak tengok.
Berlatih, sila. Sila. Boleh? Ada masalah boleh? Ni angkat tangan, saya datang. Okey, kalau sudah, tukar pula. Tadi yang jadi awak tu tukar pula jadi rakan pula. Boleh yang muslimat boleh ya? Allah Akbar. Ya. Sekejap ya. أشهد أن لا
Okey tuan-tuan, boleh siapa yang nak tunjukkan kepada saya perbualan dia? Silakan. Tunjukkan.
Silam. Dia ma'assalamah ila liqa' tu tak ada masalah. Contoh kalau tuan-tuan kata ma'assalamah, orang tu pun boleh kata ma'assalamah. Kalau dia kata ma'assalamah, tuan-tuan boleh kata ila liqa' wa ila liqa'. Kalau dia kata ila liqa', tuan-tuan boleh jawab ma'assalamah. Kalau tuan-tuan terjawab yang sama ila liqa', kita jawab ila liqa' pun tidak ada masalah. Dia dalam perbualan ni dia tidak ada orang kata kesalahan yang terlalu besar lah, sebab kita bukan belajar kaedah, kita hanya belajar ayat untuk kita bercakap. Okey tuan-tuan, satu permulaan yang baik, okey, untuk kelas yang pertama. Ada yang nak cuba tak? Ada yang cuba? Tak nak, untuk ni malu. Bolehlah nanti kena ada seorang rakam, kemudian yang dua orang bercakap. Nanti boleh tengok, okey, macam mana tuan puan-puan bercakap dalam bahasa Arab. Okey, itu yang saya katakan tadi. Cabaran yang lepas ini adalah kita akan jumpa bulan depan. Cabarannya adalah bulan depan. Dan jadualnya sebulan sekali. Jadi belum masuk lagi. Sabar. Kita sikit-sikit dulu. Yang penting nota-nota ni tuan simpan, kalau letak dalam satu file ke, sebab nanti bila dah berapa kali kelas, kita akan guna balik nota ni untuk kita gabungkan semua. Kita akan buat perbualan yang lebih panjang, insya-Allah. Okey. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua. Dah ingat dah. Okey, dah boleh bercakap dah dalam bahasa Arab. Tapi dalam bab perkenalan, jangan awal sangat. Okey. Kalau pergi umrah, tuan-tuan tak boleh nak cakap apa, tuan-tuan kata ma'assalamah, itu selamat. Tapi kedai Arab atas ni dia bukan macam dia bukan Arab sebenarnya. Ya, Bangladesh, Pakistan. Dia tak pandai cakap Arab. Okey. Jadi saya minta tuan-tuan, kalau agak-agak macam dah lama sikit, tuan-tuan tengok balik nota tu. Okey. Dan kalau tuan-tuan nak tengok video ni, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya lah. Saya masukkan dekat situ. So tuan-tuan tengok tuan-tuan punya dialog tadi kan. Macam ada berlakon dan sebagainya. Okey. Jadi ditutup dengan tasbih al-kafarah dan surah al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.